adik-adik sekalian dan anak sekalian, kita nak kena rasa bahawa hari ini kita boleh makan, boleh minum, boleh belajar, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Kita nak kena rasa kita ambil peluang segala yang Allah bagi ni, selagi boleh maka kita ambil peluang dia. Kenapa? Kerana zaman-zaman mehnah, zaman-zaman susahan sudah semakin dekat. Kita nak melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan hadis Nabi ini, panjang, saya baca matan ni sajalah. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kamu masa kenabian, pemerintahan Nabi atas kehendak Allah, kemudian masa itu pun habis, maka datang pula masa yang kedua, khilafah ala minhaj an-nubuwah. Lepas tu zaman khulafah ar-rasyidin, atas kehendak Allah masa itu datang dan berlalu, maka Allah pun hapuskan masa tersebut, zaman itu. Maka datang pula zaman mana raja menggigit, yang disebut raja-raja yang menggigit, mulkan afdal, iaitu atas kehendak Allah masa itu berlalu. Ini zaman Umayyah, Bani Umayyah sampailah Bani, last sekali apa? Last sekali. Siapa tahu? Mana kerajaan Islam yang terakhir sekali? Osmaniyah. Osmaniyah. Jadi zaman tu pun dah berlalu, kemudian Allah menghapuskannya, dan kemudian datanglah satu zaman dipanggil zaman diktator, raja diktator, ataupun pemaksa, dipanggil mulkan Jabbariyah. Jadi daripada kejatuhan Osmaniyah sampai hari ini kita berada di zaman mulkan Jabbariyah, iaitu kepimpinan pemerintahan yang memaksa. Maka atas kehendak Allah masa itu datang, maka lalu Allah menghapuskan, habislah masa tersebut, datanglah pula masa khilafah ala minhaj an-nubuwah, iaitu berlakulah kemenangan Islam. Islam menang dan kemudian berjalanlah sebagaimana keadaan seperti zaman khulafah ar-rasyidin, kenabian. Maka selepas itu Rasulullah diam. Jadi dalam hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita tentang beberapa realiti semasa yang sedang berjalan, yang kita mesti faham. Kalau kita tidak faham, kita tidak akan kenal macam mana suasana yang ada, sehingga akhirnya kita akan terperangkap dengan masa tersebut. Berkata Amirul Mukminin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa kata dia? Dia kata siapa-siapa yang tidak mengenali keburukan jahiliyah itu, maka dia akan duduk di dalam perancangan jahiliyah. Di sinilah kita lihat bahawa rupa-rupanya kita sedang berada pada zaman di zaman di mana kita kata hari ini umat Islam dalam keadaan tidak boleh nak bangkit, tak boleh nak betul-betul kuat, buat apa-apa pun kena cantas. Kalau umat Islam kena apa dipanggil, kena serang, kena bunuh, kena aniaya, kena zalim, kita boleh tengok aja. Berlaku kat Palestin, tak boleh buat apa-apa. Berlaku kat Syria, tak boleh nak buat apa-apa. Berlaku kat Yaman, tak boleh buat apa-apa. Kita boleh tengok aja keadaan-keadaan yang ada. Dan di sinilah Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang lain, la yunqadanna ural Islam urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbasan nas billati taliha wa uluhun naqadan al-hukmu wal akhiruhun as-salah, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung kepada tali yang berikutnya. Yang paling awal, wa awwaluhun naqdan al-hukmu, iaitu yang paling awal sekali ialah hukum pemerintahan. Jadi yang mula-mula sekali, tanda tali dah jatuh,
dah jatuh ni ialah apabila pemerintahan dah jatuh. Maka pemerintahan dah jatuh pada tahun 1922 berlaku perjanjian Lausanne di Eropah, menyebabkan negara Islam Osmania dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan, termasuklah Malaysia ni. Dulu tanah Melayu duduk di bawah juga Osmania, dipecah-pecahkan. Kita duduk bawah British, Indonesia duduk bawah Belanda, ada yang sebahagian Filipina di bawah Spanyol dan sebagainya, campur-campur. Ada yang bawah Itali. Dipecah-pecah 1922. 1924 secara resmi Amirul Mukminin, khalifah yang terakhir, telah dipecat dan resmilah habis negara Osmania 1924. Jadi tali ikatan Islam satu-satu putus. Yang paling awal adalah al-hukmu, iaitu pemerintahan, hukum. Dan yang terakhir wa akhiruhun as-salah, salat. Jadi yang terakhir mengikut Rasulullah SAW, ia akan menjadi penentu kepada tali Islam berjalan tak berjalan ialah as-salah. Baik, saya nak tanya dengan adik-adik sekalian. Kita ni sekarang ni dekat masdar, dekat sekolah ni, kita rasa berapa persen agaknya solat kita ni khusyuk? Solat kita ni khusyuk berapa persen? Cuba kita cek. Tak payahlah cakap, cuba kita cek betul-betul. Berapa persen khusyuk? Fokus pada Allah. Kita dalam solat tu kita mengagungkan Allah. Kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Terus putus, yang lain tak ingatlah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, lain tak ada. Kita mengagungkan Allah, kita merasa kehebatan Allah, kita merasa kemuliaan Allah dalam solat. Kemudian tak cukup dengan kita Allahu Akbar, merasa kebesaran Allah, kehebatan Allah, kita rasa pula kita hamba Allah, kita memerlukan Allah. Tawadhu' wa tadarru' kepada Allah. Kita rasa perlukan Allah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rendah diri kita baca. Ya Allah, dengan namamu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rendah diri, rasa bukan rendah diri, kita rasa memerlukan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rasa kita perlukan Allah. Ya Allah, segala puji pada Engkau, segala yang hebat pada Engkau, semuanya. Ya Allah, aku ni hamba. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Allah, nama Allah tadi kan, kita rasa sayang ke Allah. Jadi ni khusyuk. Sejauh mana kita boleh? Sejauh mana kita boleh? Jadi digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali terputus solat. Maknanya kalau solat kita dah tak boleh kita kontrol, dah tak boleh kita benar-benar jaga, khusyuknya ke laut, khusyuknya tak ada, ta'zim, membesarkan Allah tak ada, merasa hamba dalam solat, rasa perlu Allah tak ada, maka di mana solat kita? Maka solat ni yang terakhir. Kalau kita tak boleh jaga solat, tak rasa seronok solat, tak rasa benar-benar suka solat, rasa solat ni satu hiburan, menggembirakan kita, apa pun berlaku keliling kita, kita tak sedar dah solat, kita fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini solat, as-salah. Sebab tu Allah gambar apa? Wa aqimis salata li zikri. Dirikan solat, tegakkan solat untuk ingat aku. Jadi tiba-tiba dalam solat kita ingat yang lain. Jadi Nabi gambar apa? Kekuatan yang terakhir, ikatan yang terakhir solat. Kalau kita tak boleh jaga solat, tak dapat khusyuk solat, maka kita bimbang, kita akan terlepas daripada ikatan Islam. Jadi sebab tu sekarang kita tengok balik. Ni hadis Nabi ni satu peringatan. Kenapa penting kita nak jaga benda-benda ini semua? Kerana daripada uraian ulama-ulama kita ni dah dekat sangat dengan hari-hari kebangkitan Islam. Hari-hari kebangkitan Islam. Maknanya rupanya Islam nak naik dah ni. Tetapi sebelum Islam naik, maka kita akan berhadapan dengan kemuncak fitnah.
kemuncak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan sebelum kebangkitan Islam kita akan berhadapan dengan sekurang-kurangnya 4 tanda besar kiamat. 4 tanda besar kiamat. Yang pertama sekali dalam hadis disebut ad-dukhan. Ad-dukhan ni apa? Asap. Siapa dah hafal surah ad-dukhan angkat tangan? Siapa dah hafal? Takkan seorang tak hafal, malu. Ada yang 3 5 dah hafal kot, tak hafal lagi. Hafalah, malu dah angkat tangan. Jadi ad-dukhan, lepas ni tengok surah ad-dukhan. Apa ad-dukhan ni? Yang pertama ad-dukhan, azab. Macam mana datang ad-dukhan? Macam-macam cara. Antaranya mungkin berlaku peperangan. Salah satu sebab ad-dukhan, mengikut ulama yang mengkajilah, salah satu sebab mungkin daripada bom nuklear, mungkin, wallahu alam. Ad-dukhan salah satu sebabnya daripada mungkin letupan gunung berapi, super volkanik. Salah satu sebabnya mungkin juga daripada meteor, wallahu alam. Itu semua Allah punya kuasa. Itu asbab. Tapi semua sebab-sebab tu ada dalam pertimbangan para saintis sekarang. Maka ad-dukhan anytime. Yang kedua, Dajjal. Keluar Dajjal. Dajjal pun anytime. Dajjal ni anytime. Kan? Semua tanda-tanda keluar Dajjal dah ada dah. Semua. Tanda-tanda daripada hadis yang besar-besar dah ada. Korma tidak ada di Baisan, di Palestin dah berlaku. Mata air Zuhar kering dah berlaku. Kan? Tasik Tiberia kering dah berlaku sejak 2017, 2018. Lepas tu dia tambah air, dah kering dah, dia tambah air. Lepas tu apa nama lagi? Masjid Nabi menjadi Istana Putih dah berlaku. Banyaklah, banyak lagi. Baik, antara yang besar-besar dah berlaku. Kemudian pada masa yang sama, orang Yahudi pun kata dah ada dah berlaku dah. Memang dia orang nak supaya Malik Mesayak ni keluar cepat. Malik Mesayak ni keluar cepat. Jadi salah satunya siapa sini boleh akses YouTube, boleh tengok YouTube, boleh. Cuba tengok perasmian Commonwealth. Dia menggunakan lembu yang besar. Maka sebahagian ustaz kata ni lembu Samiri, dia kata. Samiri ni lembu Dajjal. Tiba-tiba adalah satu kumpulan pula yang kata bukan lembu Samiri, ini lembu Birmingham. Birmingham punya lembu. Ke Binghamton. Birmingham punya lembu. Kan memang di situ memang dia lembu, dia punya apa namanya pasar dia dulu lembu sebagai nak ingatkan balik. Tapi kita tengok sebelum-sebelum tu banyak agama-agama yang sebelum ini adalah agamanya berasaskan dengan imej lembu. Contohnya agama Egypt, Old Egyptian, lembu. Agama Sumerian, lembu. Jadi banyak lembu. Dan lembu tu sampai ke peringkat Europe. Jadi maknanya sebenarnya memang lembu ni adalah merupakan lembu. Kalau zaman Bani Israel dulu, zaman Musa, lembu yang digambarkan sebagai yang dibuat oleh Musa Samiri. Lembu yang dibuat oleh Musa Samiri, iaitu Al-Masih Dajjal digambarkan. Dia yang buat lembu tu dengan menggunakan ilmu yang ada pada dia, dan kemudian dengan menggunakan tanah yang pernah dipijak oleh Jibril. Dalam kisahnya itu akhirnya lembu itu boleh bercakap. Dan pada bulan-bulan yang baru ni kita dapat berita daripada Palestin, kan, Israel telah pun mengambil ratusan lembu-lembu merah yang kadar 2 tahun yang nak disembelih, dan kemudian darahnya itu akan dipersembahkan kepada Malik Mesayak, iaitu Al-Masih Dajjal. Dia sembelihkan lembu tu di Baitul Maqdis dalam satu upacara,
kemudian darah tu akan di anoint, dipanggil anoint, ini digunakan untuk pertabalan. Kan Malik Mesayyak, dia akan sapulah pada tempat yang dia nak sapu tu kan. Kemudian selepas tu dengan hajat, bila ratusan lembu merah yang nak dikorbankan ke Baitul Maqdis itu, dengan hajat supaya kan, dia kata apa, supaya Raja Al-Masih Malik Mesayyak turun segera. Dan mereka menjangkakan Malik Mesayyak kan untuk turun pada tahun 2024, 2025. Itu yang mereka rancang. Jadi kalau Malik Mesayyak keluar 2024, 2025, dah habis sekolah belum? Siapa yang dah habis masa tu? Siapa yang dah habis? Tahun 2004 dekat mana agaknya? UIA. Sebahagian kita nak habis dah ni, nak habis SPM ni. Tak lama lagi jadi bekas pelajar lah. Kan? Yang masih ni ada. Jadi kita dah tahun berapa sekarang ni? 2022. Kita dah 2022. So 2024 macam mana? Ini adalah perancangan Zionis, perancangan mereka. Kenapa? Kerana banyak telah berkata pimpinan-pimpinan mereka, antaranya Ehud Barak telah menyatakan, dia ni bekas presiden dia, Perdana Menteri dia. Dia kata apa? Kalaulah lebih kurang dia punya tu panjang. Kalaulah dia kata Malik Mesayyak tidak keluar selewat-lewatnya 2024, 2025, Israel akan hancur di bawah orang Islam. Dia sebut Malik Mesayyak, Raja Al-Masih kena keluar. Jadi sebab tu sekarang ni dia duk ratib, duk doa, duk zikir supaya Dajjal keluar tiap-tiap hari. Kita hari ni hafal Quran kat sini. Kan, hafal pelajaran, hafal formula, fizik lah, kan, kimia lah, semua kan. Yang dikata 5 ni, mereka buat apa? Mereka membaca doa-doa mengajak Malik Mesayyak keluar. Jadi sebab itulah di sini kan, siapakah akan menjadi sasaran kepada Malik Mesayyak itu? Sudah tentulah yang akan jadi sasaran itu ialah yang digambarkan orang-orang beriman. Jadi kesusahan akan menjadi besar. Saya nak sebut satu-satu kesusahan tu agak payah, agak masanya. Cumanya saya nak sebut dekat sini tentang beberapa perkara yang kita boleh ambil pelajaran. Yang pertama sekali, Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atat sanah man yujaddidu laha dinaha, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan, Allah akan menghantar ke atas umat ini ala ra'si kulli mi'atas sanah, di atas setiap permulaan kepala kepada 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan, yang digambarkan tadi, and innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah, Allah akan membangkitkan pada umat ini mereka yang yujaddidu laha, yang akan mentajdidkan dinaha, agamanya. Jadi jumhur ulama yang mengkaji, termasuklah pandangan daripada Dr. Yusuf Qaradawi rahimallah yang baru sahaja meninggalkan kita. Apa kata dia dalam kitabnya Kebangkitan Islam? Di tajdid yang dimaksudkan bukan tajdid agama dari sudut mazhab, dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf, dari sudut ibadah-ibadah yang lain, tetapi tajdidnya ialah tajdid dari sudut kebangkitan Islam. Jadi pada hari ini kita nak kena rasa bagaimana rupa-rupanya kita sedang menuju pada kebangkitan Islam. Jadi sebab itulah kita nak kena faham bahawa zaman kebangkitan Islam tak sama dengan zaman ketika Islam. Ketika Islam dah ada negara Islam, maka pada ketika itu sebab dah ada Amirul Mukminin, dah ada pahlawannya kan, dah ada dia punya ulama'nya yang boleh mempertahankan kita. Tapi ketika zaman
Islam nak bangkit semula, fasa yang kelima yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, maka sudah tentulah persiapan perlu lebih hebat. Kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar. Fitnah yang besar antaranya yang disebut sebagai fitnah ad-duhaima, fitnah yang gelap gelita. Baik, jadi saya sebut kat sini antara kronologi kebangkitan. Dengar sini. Ini sebagai persiapan kita. Kalau Allah izin Dajjal turun zaman kita, Isa dia akan jadi seperti Isa, dia akan datang sebagai Al-Mahdi, dia akan datang sebagai raja yang menyelamat, dan ulama-ulama dunia yang bersama dengan mereka sokong dia, bagi hujah Quran, bagi hujah hadis. Inilah dia, kena ambil dia, mudarat tak ambil, mudarat kita kena terima. Maka ramai akan sesat dalam one world religion, agama satu dunia. Jadi kita akan menjadi sebagaimana yang digambarkan, orang Islam akan memegang bara api, dan kemudian selepas itu kita akan tengok ilmu akan diangkat, ulama-ulama. Maklumat daripada Kedah, padi yang ditanam sekarang ni hasilnya terlalu kurang ni musim ni, sehingga kan sebahagian daripada petani-petani tak nak tuai padi pun. Kalau tuai lagi rugi, dia biar padi kat bendang. Sebahagian padi-padi ada penyakit, dituai dia bersama penyakit, harga beras jatuh, harga padi jatuh, dia kata rugi, dia tak nak tuai. Ini berlaku pada musim ini, dan dijangka musim depan akan datang lagi teruk. Makanan akan ada masalah. Ini tak termasuk makanan daripada antarabangsa yang nak dibawa masuk ke Malaysia untuk diimport pun begitu juga. Peperangan Ukraine dengan Rusia menyebabkan dua pembekal gandum terbesar di dunia, Ukraine. Jadi kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah makanan. Makanan akan ada masalah. Ekonomi akan ada masalah. Tahun depan mungkin kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi yang teruk. Sekarang ni pun dah terasa dah. Duit bukan dalam ringgit dah. Ringgit Malaysia akan tukar kepada rentas. Dia dah tak jadi dah ringgit Malaysia, RM. Jadi rentas. Tahun 2024 akan ditukar. Semua digital. Tak ada dah duit kertas, duit shilling, tak ada dah. Semua digital. Nak beli cendol, nak beli ABC kat belakang sana tu pun pakai QR code. Sekarang pakai apa sekarang? Pakai duit lagi kan? Tengok 2024 Malaysia dah tak nak pakai dah duit. Kenapa? Dah digital currency. Kenapa digital currency? Kerana dia nak kontrol semua pergerakan kita. 1 sen pun kita beli barang, dia tahu. Dan bila dia tengok, ini Masdar ni orang-orang nak Quran ni, orang nak Islam ni, orang nak ni, tak nak ikut Dajjal ni, maka dia nak kosongkan, dia nak bankruptkan, dia nak mufliskan Masdar hanya dengan satu tekan, satu titik, satu tekan, satu jari, habis kosong akaun Masdar. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Maknanya apa? Maknanya ekonomi akan menjadi teruk. Masa tu nak makan pun susah. Bukan tak ada makanan, makanan ada, makanan dia. Maka dia pun kata, kami boleh bagi satu kepala RM3,000. Dalam satu rumah, isi rumah kita boleh bagi RM6,000. Tapi tak panggil ringgit dah, dia panggil rentas. Ataupun SDR, international. Dia bagi RM6,000 SDR, unit. Maka kita kata, wah banyaknya RM6,000. Tapi nak beli, bukan makanan-makanan yang kita tanam dan ternak. Kata Bill Gates, apa yang kita ternak, lembu, kambing, ayam, semua tu tak dibenarkan. Tak dibenarkan ternak. Kenapa? Najis, ayam, itik dan sebagainya ni mencemarkan alam, dia kata. Tak payah ternak. So macam mana dapat daging? Ada teknologi daripada lab, daripada makmal, kita boleh buat daging. Boleh buat daging. Dah ada tak sekarang? Dah ada dah dekat KFC. Chickenless. Kita makan yang daging, tapi bukan daging yang dibuat di makmal. Jadi dibuat. Kami bagi kamu RM6,000 rentas ataupun SDR,
maka kamu guna. Okey, 1,000 untuk beli daging. Daging siapa jual? Bukan daging kat pasar yang sembelih-sembelih ni, tak, daging yang buat di makmal. Makan daging tu. Siapa yang degil nak ternak juga, kita potong, tak lebih duit dah, habis. Kita sekat dia. Maka akhirnya kita akan duduk di bawah kepimpinan dia 100%. Bila dia pegang duit, dia pergi pegang semua benda. Ini tak termasuk lagi digital ID yang akan dimasuk dalam badan kita. Jadi makin lama makin susah dia akan kontrol. Pada masa itulah iman, kan, iman kita dicabar. Kamu nak ikut tak agama one world religion? Iaitu agama yang mengiktiraf seluruh agama itu sama, agama itu betul. Maka kalau kamu ikut yang itu, baru kami boleh bagi kamu duit. Tak nak ikut, tak bagi duit. Tak ada duit, nak beli apa? Nak beli makanan macam mana? Keadaan negara, ekonomi dah teruk. Hutang saja ada 1 trilion sekarang ni. Hutang Malaysia 1 trilion. Kita akan duduk di bawah satu kekuasaan. 2023 makin susah. Digambarkan 2023 akan ada masalah ekonomi paling berat di dunia. Kita nak kena bersedia dah daripada sekarang. Sebab tu kita kena mula prepare perkara-perkara yang sepatutnya kita buat. Kemudian 2024 dia akan kontrol ekonomi 100%, digital currency 100%, digital bank central bank digital currency. Kemudian selepas tu dia akan buat pula digital ID. Game over, kata Klaus Schwab, World Economic Forum, game over, dikontrol semua. Boleh tak kita hidup tanpa duit sekarang? Boleh tak? Nak beli barang, Bitcoin pun akan diharamkan. Bitcoin pun habis. Semua yang dibuat, semua dia boleh habiskan. Dia boleh kontrol semua. Baik. Untuk itu, apakah sebenarnya kekuatan kita? Kekuatan kita perlu bangkit. Kebangkitan yang sebenar, yang pertama sekali, tak boleh lari. Mestilah kebangkitan iman. Amal, nombor 1. Nombor 1, kita sementara kita boleh ni, marilah sama-sama kita bangkitkan iman. Iman ni apa? Macam mana nak bangkitkan iman ni? Nombor 1, kita bersihkanlah hati kita. Hati kita. Iman terletak dalam roh, dalam hati. Dalam tarbiyah dia ajar kita, macam mana nak bersihkan hati, kita membuang perkara yang merosakkan. Kita buang perkara itu, lebih diutamakan daripada kita menambah yang baik-baik. Jadi tengok dalam diri kita, mana benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, mana perkara yang menyebabkan kita tak boleh khusyuk, tak boleh ikhlas, ada tak kepahaman kita, ada tak perasaan. Doa ni mustajab insya-Allah. Tapi doa ni mustajab apabila kita baca doa ni bersama tauhid yang benar, tauhid yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca doa tu, kita minta pada Allah, ya Allah, aku minta izin untuk berdoa. Aku minta izin untuk, sebelum baca doa, minta izin aku untuk berdoa dengan kekuasaan-Mu dan kebesaran. Sebelum minta doa, minta izin ke Allah. Nombor 1, rendah hati ke Allah. Lepas tu baca doa macam biasa. Bacalah doa macam biasa. Di akhir doa tu, bila dah wassallallahu wasallam Muhammad kan, dah kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dah habis tu, ya Allah, aku berdoa dengan kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu, dengan izin-Mu, dengan kehendak-Mu. Aku berdoa ni adalah doa yang Kau izinkan. Jadikan doa ini kehendak-Mu ya Allah, kehendak-Mu. Doa ni kehendak-Mu. Minta ke Allah. Kemudian jadikan kepada kita semua ini doa kita itu doa yang kehendak doa ni kehendak-Mu ya Allah, gitu.
kita rendahkan diri kita ke Allah. Intinya apa? Rendahkan diri. Jadi bila doa ni, jangan doa aja. Doa bersama perasaan, rendah diri ke Allah, mengaku kita lemah, mengaku kita kurang, mengaku kita tak ada apa-apa, hanya Allah sahaja. Orang yang berdoa dengan keadaan hati yang menyerah, rendah diri kepada Allah, minta sungguh-sungguh kepada Allah, bergantungan sepenuh pada Allah, maka doa itu mustajab. Ni 3 kata 5 ni cuba buat. Minta ke Allah. Doa-doa yang mustajab. Tetapi dia mesti bermula dengan proses iman. Mesti bermula dengan proses iman. Dan kemudian yang kedua, kebangkitan akhirat. Kita nak menjadikan matlamat kita akhirat. Matlamat kita meletakkan akhirat sebagai matlamat kehidupan kita. Jadi kita nak melihat sesuatu dengan pandangan basirah iman, pandangan iman. Saya buat ni untuk mendapatkan kesempurnaan akhirat, mendapatkan redha Allah, bukan matlamat dunia. Dunia tu kalau Allah bagi, itulah yang kita terima. Tapi akhirat, maka kita bersungguh-sungguh berusaha, belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Belajar untuk akhirat, belajar untuk dapat syurga yang paling baik, belajar jadi jihad, belajar jadi satu perjuangan. Jadi kita pun hidup dengan kebangkitan akhirat. Kemudian kita hidup bersama dengan sunnah, kebangkitan sunnah. Apa yang kita buat mesti sunnah, mesti ada sunnah. Contoh, kalau berpakaian, apa sunnah berpakaian? Apa sunnah berpakaian? Tutup aurat, sunnah berpakaian. Tutup aurat, sunnah. Sunnah berpakaian, bukan berpakaian kerana yang lain. Jadi kita hidup bersama sunnah. Lagi banyak kita hidup bersama sunnah Nabi, lagi banyaklah tarbiyah akan menguasai kehidupan kita. Jadi sunnah ni penting. Penting. Dan kemudian yang lain-lain lah, insya-Allah kalau ada kesempatan kita boleh sambung. Jadi 3 perkara. Yang pertama al-iman wal amal, kita nak bangkitkan. Bangkitkan bukan main-main, bangkitkan. Yang kedua, kita nak bangkitkan dari sudut akhirat kita, matlamat akhirat kita, kesempurnaan akhirat kita. Dan yang ketiga ialah kita nak bangkitkan kehidupan kita mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala aspek. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh tunjuklah. Saya tak tahu ada apa ni, skrin kalau tak boleh tunjuk beberapa perkara yang penting, tapi tak apalah, insya-Allah next time. Jadi sebenarnya apa yang kita nak gambarkan, kita hidup di sini tetapi perjuangan dan kebangkitan sedang berlaku di seluruh dunia. Anak-anak di Palestin, di Gaza yang berjuang, yang bersama dengan perjuangan 90% sudah pun menghafal 30 juz. Anak-anak muda kat sana. Kalau dalam satu rumah ada 15 orang anak, 17 orang anak, ramai anak-anak di Gaza tu satu rumah kan. Kalau satu rumah tak ada seorang hafal 30 juz, menghayati 30 juz, maka satu keaiban kepada rumah tersebut, satu yang memalukan. Jadi nak sebut kat sini kan, di tempat lain perjuangannya dah melangkaui kan. Di Yaman kita dapati kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang berjuang, kita sebut yang berjuang dengar tunggu aja panggilan-panggilan kebangkitan. Lebih daripada 12,000 tentera dengan kuda dan senjata dah ada di gunung-gunung di Yaman. Macam mana hadis Nabi SAW, akan ada satu kebangkitan dari Yaman. Begitu juga di Syria. Mereka yang hidup dalam keadaan berjuang tadi, masing-masing semua sedang bersedia. Begitu juga yang ada di Palestin. Jadi semua tempat yang Nabi sebut, di Khurasan, Afghanistan, di Iraq, di Yaman, di Syria, di Palestin, semua yang Nabi sebut tempat yang akan kebangkitan, semua telah di-attack, diserang. Tempat yang Nabi tak sebut tapi akan bangkit ialah dari sebelah timur. Yang ini Nabi tak sebut dekat mana. Tak sebut dekat tanah Melayu ke, dekat Indonesia ke, Nabi tak sebut. Nabi sebut sebelah timur. Ada hadis-hadisnya dan menggambarkan kat sini kan, Nabi kata tersurat di sebelah timur, yang tersirat ialah Nusantara. Jadi kita insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah untuk bangkit. Cuma mesti kita ikut
Sunnah Nabi, dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Kena ikut sunnah Nabi. Jadi hidupkan itu insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah. Ada apa-apa soalan apa ke? Ada nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Ataupun ada apa-apa nak tanya? Nak ni. Ada soalan? Apa dia soalannya? Malu? Tak apalah insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Azri bin Nazari. Dari Tegeta Lima. Saya nak tanya. Kita kan diambang kebajikan Islam. Apa kita perlu rasa aizah dengan kebangkitan Islam ataupun kita perlu rasa takut kerana dekat dengan hari kiamat? Baik, insya-Allah. Satu soalan yang baik. Wakil daripada Tegeta Lima. Alhamdulillah. Kita nak dekat kebangkitan. Maknanya sebut tadi dekat dengan kemuncak fitnah. Dajjal nak keluar, kiamat nak dekat. Begitu juga kemenangan Islam. Apakah kita patut rasa takut ke? Patut rasa berani ke, suka ke? Yang pertama sekali, anak-anak sekalian, kita nak kena rasa beriman dengan qada dan qadar Allah. Maka segala yang Allah bagi pada kita, hendaklah kita rasa tenang bersamanya. Kita nak rasa suka bersamanya. Kalau Allah bagi kita susah, maka kita nak kena sabar. Sabar tu satu ibadah, satu kekuatan. Kalau Allah bagi kita senang, syukur. Syukur satu kekuatan. Jadi apa pun yang berlaku, kita nak kena sentiasa patah balik pada Allah. Bila kita ingat Allah, Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa, maka Allah Ta'ala tentu memberikan satu yang terbaik, tidak zalim, maka kita tenang bersama Allah. Jangan tengok balak bencana tu. Jangan tengok bencana. Tengok siapa yang memberi bencana. Bila kita kaitkan hubungan dengan Allah tadi, melihat dengan mata hati kita, melihat dengan basirah, maka tidak akan ada rasa takut. Tidak akan ada rasa takut. Jadi rasa takut timbul bila kita terputus daripada Allah. Nak ambil SPM, dah dekat dah ni, dah dekat macam mana ni kan. Dekat sangat. Berapa bulan ke SPM? Dekat dah. Kan? SPM macam mana ni? Kalau gagal ni, kena turun 3 tempat pula, malu contoh kan. Ataupun gagal tak boleh pergi universiti mana-mana kan. Jadi kita nampak SPM ni membebankan. Sedangkan SPM ni hanya salah satu sahaja daripada ujian yang kita kena lalui. Salah satu saja. Salah satu je. Jadi kalau dia baik, alhamdulillah kita syukur. Kalau dia tak elok, kita sabar. Tapi apa pun berlaku, kita kena usaha maksimum. Sebab Allah perintah usaha. Yang penting usaha. Tapi takut tak? Tak payah takut. Dajjal nak datang. Takut tak? Pada adatnya mungkin kita takutlah. Tapi pada syaraknya, pada imannya, pada hati kita tak takut. Kenapa? Kita tahu apa yang berlaku ni dengan iznillah, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi sebenarnya bila datang benda tu bukan nak menakutkan. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat bimbang. Nabi cerita pasal akhir zaman, seolah-olah aku rasa Dajjal dekat belakang pokok kurma tu. Nak datang dah. Rasa macam gitu, bimbang. Tetapi Nabi bukan hanya menyampaikan tentang akhir zaman hadis-hadisnya. Nabi menyampaikan tentang bagaimana kita kena mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Kita nak rasa Allah hebat. Allah lebih kuat daripada Dajjal. Jadi kita tak rasa tu. Bila rasa tu kita tak ni. So macam mana nak rasa tu? Macam mana nak kenal Allah ni? Kita kena banyakkan banyakkan zikrullah, banyakkan Quran, baca macam mana? Baca dalam rangka nak dekat Allah. Nombor 1 ini proses nak kenal Allah ni ataupun nak mentauhidkan Allah. Nombor 1,
mesti mengagungkan Allah. Apa-apa kita buat dalam rangka nak mengagungkan Allah. Kita baca Quran nak mengagungkan Allah. Kita semayang nak mengagungkan Allah. Kita zikir nak mengagungkan Allah, nombor satu. Nombor dua, kita nak rasa kita perlukan Allah. Pertolongan dia, perlindungan dia. Maka nombor dua, kita menyerah pada Allah. Kita rasa perlu pada Allah. Kita agungkan Allah tapi kita tak rasa perlu Allah, tidak ada kesan apa-apa. Nombor dua, kita rendahkan diri kita, kita rasa perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca tu, kita rasa nak rasa sentiasa menghadap Allah. Yang terakhir, barulah ibadah. Barulah bolehlah ibadah. Ini secara ringkas. Jadi bila kita lakukan itu, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Nak belajar ke nak apa, semua belajar bukan sebab SPM. Belajar sebab nak mengagungkan Allah. Allah perintah saya belajar, saya ikut apa perintah Allah. Allah perintah saya makan, makan pun dalam rangka nak mengagungkan Allah. Allah bagi rezeki, kita ambil, kita makan, tak bazir-bazir kan. Jadi kita mengagungkan Allah. Kemudian lepas tu kita rasa pula memerlukan Allah. Sebab Allah Maha berkuasa. Lepas tu kita nak rasa bersama Allah, sentiasa zikrullah bersama Allah. Kemudian nak rasa bertawajuh pada Allah, menghadap Allah, sentiasa dalam keadaan zikrullah, menghadap Allah. Kita tak boleh dah nak rasa kita ni terlepas daripada Allah. Ma'iyatullah. Barulah lepas tu kita akan ibadah. Jadi ibadah ni dia ada proses dia. Jadi Dajjal datang, Allah buka dia. Nampak Dajjal. Ini Dajjal ni. Ini bukan raja ni. Ini bukan nabi ni, ini Dajjal. Sebab dia akan datang dengan sihir. Dia akan datang dengan sihir. Bapak saya cakap kamu Dajjal. Dipanggil bapak daripada kubur. Pak Hamid, katalah nama, bukan nama sebenar. Pak Hamid datang sini. Pak Hamid, bapak kita datang. Sesungguhnya aku dah masuk dalam kubur, aku dah masuk alam barzah, aku dah hadapi benda-benda yang dia disebut dalam Quran dan hadis. Sesungguhnya inilah Tuhan, inilah utusan, inilah Tuhan. Tuhan dah masuk dalam badan dia. Tuhan ni, dia mengaku ni Tuhan. Datang jin menyamar, kata Nabi, menyamar sebagai bapak kita, menyamar sebagai ustaz kita, sebagai guru kita. Menyamar, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Sembahlah dia. Kata Rasul, yang datang tu syaitan yang menyamar. Ni sihir Dajjal hebat. Kamu ada sakit apa? Sakit kaki, sakit buta mata, dia boleh sembuhkan dengan sihir, dia boleh sembuhkan. Dajjal ni semua hadis sahih ni. Dia datang dengan sihir, dia bukan datang. Kita pula dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapar, dalam keadaan takut, dalam keadaan terancam, kita pula macam itu. Dia datang sebagai penyelamat, Jadi masa tu ramai sesat. Bayangkan kita lapar, dia bawa makanan. Tapi syarat makanan mengaku dia Tuhan, mengaku sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai Tuhan. Jadi akan sampai peringkat macam tu. Jadi pada masa itu, iman yang tidak tertingkat sebelumnya, amal yang tidak tertingkat sebelumnya, maka kata Nabi akan kalah. Sebab tu tarbiyah ni kena berjalan. Ni seperti sekarang ni. Kita sebut tadi, mereka merancang, musuh merancang untuk keluarkan raja mereka tu 2024, 2025. Itu perancangan musuh. Ada fakta-faktanya. Kalau Allah izin, keluar sungguh Dajjal. Kalau keluar Dajjal pada masa itu, kita tak tingkatkan iman kita, tak tingkatkan ibadah amalan kita, tak tingkatkan akhlak kita, maka kita akan tewas pada masa itu. Akan tewas. Iyadzubillah min zalik. Wa iyadzubillah min zalik. Jadi kita nak kena rasa. Sebab tu nak mentauhidkan Allah ni satu proses. Nak meningkatkan iman ni satu proses. Kita kena rasa sungguh-sungguh. Jangan harap dah abang-abang kita ke kakak kita ke cikgu kita, ustaz kita, itu semua merupakan asbab-asbab kita sendiri nak tarbiyah. Jangan harap dah orang-orang nak kejutkan kita. Kita sendiri bangun. Kalau hari ni kita buat muhasabah. Kita dah di Quran dah baca Quran dah duduk dalam suasana yang salihah, bi'ah yang salihah ni, bi'ah yang tarbawiyah kat sini. Masih tak boleh nak bangun malam, masih tak boleh nak taubat, masih tak boleh nak menangis atas dosa kita. Dalam keadaan begini ni, elok ni, dengan sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah,
Keadaan ustaz-ustaz yang baik dengan sistemnya, dengan Quran, masih kita tidak boleh bertaubat kepada Allah. Nak menangisi dosa kita, kita masih terfikir nak buat maksiat, masih terfikir nak buat dosa. Bayangkan kalau Dajjal datang, di mana kita pada masa itu? Agaknya kita akan bersama dengan orang-orang yang salihin, al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, atau kita akan mengikut dia, wa'iyazbillah min zalik. Jadi Nabi kata apa? Berlaku 3 perkara yang tidak akan bermanfaat: iman yang tidak ditingkatkan, tidak bermanfaat amal yang tidak ditingkatkan. Dan 3 perkara itu apa? Yang satu, yang keluar matahari daripada terbit sebelah barat. Yang kedua, khuruj Dajjal, keluar Dajjal. Yang ketiga, dabatul ard. 3 perkara ini keluar, dah tak boleh dah. Dan kalau Allah izin Dajjal keluar sungguh sebagaimana yang dirancang oleh musuh-musuh tadi, maka kita akan tewas. Sebab itulah sementara kita berada dekat sini, hari ini, malam ni, marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita menyerahkan hati kita, fikiran kita, diri kita untuk benar-benar duduk di bawah kebenaran Allah, di bawah tarbiyah. Mungkin sakit, mungkin susah, mungkin payah nak kena lawan nafsu kita, nak kena lawan diri kita, susah. Tapi itulah seorang yang berjuang. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu orang yang lawan diri dia untuk taat Allah. Nabi satu hari cakap dengan sahabat dia, tahukah kamu apa dia yaumul khalas? 3 kali Nabi sebut, tahukah kamu yaumul khalas? Yaumul khalas? Sahabat-sahabat kata, wallahu rasul alam. Maka Nabi kata, yaumul khalas ialah hari ketika Dajjal isytiharkan diri dia keluar, isytiharkan diri dia. Dalam hadis yang lain, maka orang Islam pecah 3. Yang pertama akan takut, masuk hutan, lari. Maka yang ini Nabi kata binasa. Yang kedua, takut, ikut arus, ikut Dajjal. Lapar, dapat makanan kenyang. Haus, dapat air, hilang kehausannya. Sakit, dapat ubatnya. Sehat, ikut arus saja. Yang ini binasa. Yang ketiga, kata Nabi, bila Dajjal keluar, maka ketika itu dia berpaling kepada ahlinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mari sini, duduk di belakang punggungnya, kita berjuang. Yang ketiga ini, yang Nabi kata, ada di kalangan mereka yang umurnya pendek, syahid akbar, syahid. Ada yang umurnya panjang, Allah akan memberikan kemenangan pada saki baki yang hidup lagi. Maka di mana perjuangan tu? Mujahid, seorang yang berjihad. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mula dengan diri kita sendiri. Tengok malam ni, aku ni ada apa? Apa kelemahan aku? Kelemahan aku masih lagi seronok dengan maksiat. Nak kena buang perlahan-perlahan. Kalau tak boleh buang daripada hati kita maksiat, sikap buruk, adab dan akhlak yang buruk yang ada kat kita tu, kalau masih ada, minta ke Allah. Ya Allah, aku ni masih lagi ada akhlak buruk, aku ni masih lagi malas, aku masih lagi dalam keadaan susah-susah nak beribadah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta ke Allah. Kemudian proses diri kita sikit-sikit. Banyak kelemahan yang kita proses, yang kita buang, yang kita perbaiki. Keburukan-keburukan kita kepada kebaikan tadi, maka lagi kuat kita, insya-Allah. Kami di luar sedang berusaha beberapa perkara. Antara masalah yang kita akan hadapi ialah masalah ekonomi. Salah satu yang lain masalah makanan. Saya nak galakkan adik-adik sekalian, berlatih-berlatih buat cucuk tanam sikit. Ada ruang-ruang lagi yang kosong, tanam sikit. Latih-latih hidup dalam keadaan susah. Sebab tahun ni masih lagi ada, tahun depan belum tahu. Saya sebut tadi, padi tahun ini Kedah ni, kita kat Kedah ni kan, Canglu ni Kedah ke boleh? Kedah, orang Kedah cakap ni, hasil teruk sangat. Tak pernah 40 tahun yang lepas hasil tak seteruk ni musim padi ni. Sampai ada di kalangan petani yang tak mau menuai, tak mau tuai padi dia. Tuai itu rugi dengan harganya, dengan penyakitnya. Ada penyakit apa tadi sebut tadi. Kemudian
Orang yang nak memproses padi pun tak nak ambil padi banyak, ambil sikit. Kenapa sikit? Ambil banyak nanti rosak yang lain sebab ada penyakit. Kena berhati-hati. Jadi sekarang ni dari sudut padi pun dah nampak. Jadi kita tengok sini, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk berhadapan dengan mana-mana ujian-ujian. Tetapi yang penting iman kita, ibadah kita, akhlak kita perbaiki secepat mungkin. Jangan tunggu tahun depan. Ni, malam ni kita bertaubat. Malam ni bangun malam seorang-seorang. Tak payah tunggu ustaz, tak payah tunggu kawan, tak payah tunggu abang-abang kejut. Bangun sendiri, pergi bertaubat, minta ke Allah, ya Allah, aku ada kelemahan, ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui apa kelemahan aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Minta ke Allah secara langsung, bertaubat dan kemudian perbaiki. Bila kita mula perbaiki, insya-Allah kita membina kekuatan. Ini namanya kita menghaluskan hati kita, kehalusan hati di dalam tarbiyah. Membina akhlak dan membina adab yang baik, insya-Allah. Hari ini sama macam semalam, itu adalah hukuman Allah. Hari ini kita tak khusyuk, semalam pun tak khusyuk. Allah hukum kita. Hari ini tak boleh bangun malam, semalam tak boleh bangun malam. Tak boleh bangun malam tu hukuman daripada Allah untuk orang yang duduk dalam tarbiyah. Baca Quran tak boleh. Hari ni boleh satu muka, besok setengah muka pun susah. Hari ni boleh hafal, besok tak boleh hafal, susah nak hafal. Hukuman daripada Allah. Kenapa? Adalah dosa kita, adalah akhlak adab kita yang kita tak jaga. Jadi kita tengok satu-satu. Kalau Allah tak berikan peningkatan, maka tentulah ada keaiban kita yang menyebabkan Allah tak izin. Maka bila kita tengok yang ini, insya-Allah lama-lama kita akan meningkat. Dan bila datang fitnah yang paling besar sekali, insya-Allah Allah akan berikan basirah kepada kita untuk melihat fitnah itu sebagai fitnah, sebagai ujian yang kita boleh dapat laluinya dengan baik, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita tahu, insya-Allah. Kita baca doa Rabitah, insya-Allah mungkin lepas ni ada baca doa. Kita baca doa Rabitah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شاة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir. Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz Nur Azman atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini. Semua boleh? InsyaAllah semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman dan dijauhi daripada dajjal. Amin. Baiklah, berakhirnya penyampaian Ustaz Nur Azman pada malam ini, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Azman sebentar tadi dapat kita amal dan dapat kita sampaikan kepada masyarakat lain. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah min surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.